Kepentingan pendidikan kepada individu adalah mereka akan mampu membuat keputusan yang bijak dan wajar dalam kehidupan seharian. Kepentingan pendidikan kepada keluarga pula adalah ianya mampu menjamin sumber ekonomi keluarga yang stabil kerana pendidikan mampu membantu kita untuk mempunyai pekerjaan yang lebih baik. Kepentingan pendidikan kepada komuniti pula adalah komuniti yang berpendidikan akan mempunyai etika yang tinggi serta mampu menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat. Akhir sekali, kepentingan pendidikan kepada negara akan membantu sesebuah negara untuk meningkatkan ekonomi yang mampu merancangkan pembangunan negara. Hello adik-adik sekalian, tahu tak apa itu e-pembelajaran? Sini saya nak bagi tahu e-pembelajaran ni ianya adalah jaringan pemindahan kemahiran dan juga pengetahuan serta penyampaian pendidikan yang dibuat kepada kita pada waktu yang sama atau pada waktu yang berlainan. E-pembelajaran ni juga yang merujuk kepada penggunaan teknologi maklumat dan rangkaian komunikasi dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Yang dalam e-pembelajaran tu ianya bermaksud dari perkataan elektronik, di mana ia menggabungkan semua aktiviti pendidikan secara dalam talian melalui rangkaian atau komputer. Seterusnya adalah jenis e-pembelajaran ni ada terdapat dua. Yang pertama iaitu e-pembelajaran segera, di mana pelajar serta cikgu berada dalam talian dan berinteraksi pada masa yang sama dari lokasi yang berbeza lah. Maklumat atau sumber yang disampaikan dan diterima adalah misalnya melalui komputer, telefon bimbit, dari video seperti Zoom, dari chat. Pelajar dan guru juga dapat berkongsi idea mereka semasa sesi pengajaran dan pembelajaran serta berinteraksi antara satu sama lain. E-pembelajaran yang kedua iaitu e-pembelajaran tidak segera, di mana pelajar dan cikgu tidak berada dalam talian pada masa yang sama. Ianya menggunakan teknologi seperti blog, forum perbincangan dan lain-lain. Dengan itu, pelajar boleh memuat turun dokumen pada bila-bila masa. Terdapat 3 kelebihan e-pembelajaran dan yang pertama adalah dapat menjimatkan masa kanak-kanak, iaitu dapat mengatur jadual dan mengikuti kursus dalam talian pada waktu paling sesuai, sama ada pada awal pagi, petang atau malam. Kedua adalah scalability, iaitu dapat membantu dalam membuat konsep atau idea baru sama ada untuk pendidikan formal atau hiburan. Dan ketiga adalah dapat menjimatkan kos kanak-kanak, iaitu tidak perlu menggunakan bilik darjah fizikal dan ini dapat mengurangkan perbelanjaan wang. Cabaran e-pembelajaran. Yang pertama ialah capaian kepada kemudahan internet. Bagi pelajar yang kurang berkemampuan, pembelajaran secara e-pembelajaran ini memberi kesan untuk mendapatkan kemudahan akses internet kerana perlu membayar untuk menaik taraf internet. Yang ketiga ialah tiada kemudahan komputer dan juga telefon bimbit. Keadaan ini menyukarkan pelajar untuk mengikuti semua pembelajaran dalam talian yang dilakukan oleh guru. Hal ini menyebabkan terdapat pelajar yang ketinggalan dalam mata pelajaran. Untuk mempunyai pelajaran yang berkesan melalui dalam talian adalah yang pertama iaitu pengurusan masa dengan membuat jadual waktu harian, iaitu membahagikan waktu belajar, menyiapkan tugasan dan aktiviti-aktiviti lain. Seterusnya, persediaan tempat belajar. Anda perlu memilih tempat yang selesa, selamat dan tidak mudah diganggu, dan pastikan tempat belajar anda tidak di atas katil dan bilik yang gelap kerana ia boleh membuat anda berasa mengantuk. Seterusnya, rehat secukupnya. Untuk mengekalkan konsentrasi anda berterusan, anda perlu memastikan bahawa diri anda mempunyai rehat yang secukupnya dan lakukan aktiviti ringan supaya anda kembali aktif.
Strategi yang terakhir adalah motivasi. Motivasi merupakan elemen yang sangat penting supaya mental dan fizikal anda sentiasa bersemangat dan bertenaga. Ini merupakan dua contoh aplikasi pembelajaran atas talian yang boleh anda akses melalui Google. Yang pertama, jika anda ingin belajar sambil bermain, kita ada Kahoot. Kahoot merupakan satu aplikasi permainan yang mampu menarik fokus pelajar dan mengukur tahap pemahaman mereka terhadap pembelajaran yang telah dipelajari di dalam bilik kelas. Jadi anda boleh klik aplikasi Kahoot di dalam Google untuk memudahkan anda melihat pelbagai jenis soalan, audio, video dan gambar raja. Yang kedua, kita ada aplikasi Pandai. Aplikasi Pandai ini juga merupakan satu aplikasi yang membolehkan anda melihat pelbagai jenis soalan-soalan ujian, soalan-soalan topikal. Jangan risau, setiap soalan dalam Pandai ini sentiasa dikemas kini mengikut silibus oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan jika anda ingin menonton sambil belajar, kita ada dua jenis TV pendidikan. Yang pertama, kita ada Astro Tutor TV yang boleh diakses melalui saluran 603. Yang kedua, kita ada Didik TV Kementerian Pelajaran Malaysia yang boleh diakses di NTV7. Nasihat kepada komuniti. Motivasi diri sangat mempengaruhi proses pembelajaran untuk menjadi pendorong untuk belajar. Tanpa motivasi, proses pembelajaran sukar untuk dijalankan. Pembelajaran memerlukan usaha dan ketekunan dalam pembelajaran demi mencapai kejayaan yang diimpikan. Pencapaian dalam bidang akademik menjadi kayu pengukur untuk masyarakat, khasnya kanak-kanak dan remaja untuk terus berjaya mengharungi kehidupan dalam dunia sekarang ini. Bangkitlah anak muda untuk terus bersungguh-sungguh dalam pelajaran dan mendapat kejayaan yang cemerlang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sekian, terima kasih.